Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia pada tahun 2018, seramai 27.8 juta rakyat Malaysia yang menggunakan media sosial. Angka ini terus meningkat saban tahun. Oleh itu, potensi untuk pembelajaran dan pengajaran secara atas talian ini adalah sangat besar dan sangat meluas. Sejarah media sosial dimulakan pada tahun 70-an, iaitu papan buletin digunakan untuk tujuan berkomunikasi menggunakan surat elektronik. Pada tahun 1997 hingga 1999, muncullah sosial media yang pertama, iaitu 6degree.com dan classmate.com. Bermula pada tahun 2003 hingga kini, terdapat pelbagai media sosial yang wujud, iaitu Facebook, Twitter, Link, MySpace dan sebagainya. Hal ini memungkinkan proses pembelajaran dan pengajaran berlaku dengan pesat dan menyeluruh. Menurut Munir Suchatip, pembelajaran merupakan transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Terdapat beberapa ciri pembelajaran, antaranya ialah perubahan tingkah laku. Pembelajaran suatu proses berterusan dan pembelajaran berlaku secara formal dan tidak formal. Tuan-tuan, pada hari ini media sosial digunakan untuk mencari kenalan, melakukan hal-hal seharian dan pelbagai lagi. Namun, media sosial juga boleh dijadikan sebagai platform untuk aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, Link dan sebagainya memainkan peranan yang penting untuk tujuan proses pembelajaran. Sebagai contoh, jika tuan-tuan ingin menambah ilmu mengenai kenderaan, masakan dan sebagainya, tuan-tuan boleh menyertai kumpulan yang terdapat di Facebook. Melalui kumpulan tersebut, kita dapat berdiskusi dan berkongsi ilmu tentang pengetahuan yang kita ada. Melalui media sosial juga, selain dapat menambah kenalan, kita juga dapat berbincang dan bertukar-tukar maklumat dan pendapat. Maklumat yang diperoleh adalah daripada perkongsian yang berguna untuk kita semua. Dengan adanya media masa ini juga, kita dapat menyertai dan mengikuti kelas pembelajaran Al-Quran secara live. Proses pembelajaran dan pengajaran tidak lagi terhad. Kita boleh belajar di mana-mana sahaja tanpa mengira masa dan keadaan. Proses pembelajaran menjadi fleksibel dan tidak terhad kepada sesiapa pun. Namun begitu, media sosial juga memberi kesan yang negatif kepada kita sekiranya kita salah menggunakannya. Sebagai contoh, penyebaran maklumat palsu, penipuan, provokasi, penghinaan dan sebagainya, yang akhirnya akan menyebabkan pertelingkahan antara kaum, perbalahan, konflik dan pelbagai kesan buruk yang lain. Kesimpulannya, penggunaan media sosial tidaklah terhad kepada mencari kenalan dan mendapatkan hiburan semata-mata. Namun, kita juga boleh belajar pelbagai perkara daripada media sosial. Kita juga tidak dapat menafikan bahawa media sosial juga mendatangkan kesan yang buruk pada kita semua. Semuanya terletak kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menggunakan media sosial tersebut, adakah ia mendatangkan manfaat kepada kita ataupun sebaliknya.